Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak sambung dengan satu lagi bahagian berkaitan dengan pentakdiran dan pengiraan nisbah kewangan, iaitu berkaitan dengan nisbah penggiaran dan nisbah pasaran. Okey. So, nisbah penggiaran ni dia memberikan gambaran tentang paras utang sesebuah perniagaan. Okey. So, kita boleh mengukur nisbah ni dengan menggunakan dua nisbah tambahan, iaitu nisbah hutang atas aset dan juga nisbah hutang atas equity. Okey. So, nisbah hutang atas aset ni dia menunjukkan sejauh mana aset atau harta perniagaan ni dibiaya oleh hutang. Okey. So, nisbah ni sangat penting. Jika syarikat banyak bergantung pada hutang atau pinjaman untuk membeli atau membiaya aset, ini menunjukkan syarikat menghadapi risiko kebangkrapan yang tinggi. Okey, sebab kalau prestasi perniagaan kita merosot, mungkin pemberi pemiutang ni akan minta kita jelaskan hutang dengan cepat. Kalau kita tak mampu, so mungkin dia akan mengambil tindakan mahkamah untuk menuntut hutang tersebut. Okey. So formula dia jumlah liability kita bahagi dengan jumlah aset. Okey. Contoh kalau kamu perhatikan di sini ya, pada tahun 2018 jumlah liability syarikat ni adalah RM500,000, jumlah aset ialah RM300,000. Okey, pada tahun 2019 jumlah aset telah meningkat pada RM500,000, liability juga meningkat pada RM700,000. Okey. Kalau kita kira nisbah hutang atas aset pada tahun 2018 ialah 1.67 kepada 1. Okey, maksudnya untuk RM1 aset yang kita miliki, aset ni dibiaya melalui hutang dengan RM1.67. Okey, so nisbah ni agak tinggi ya. Kalau kita bandingkan 2019, nisbah ni telah menurun pada 1.4 kepada 1. Okey, ini menunjukkan syarikat berjaya kurangkan pergantungan pada pembiayaan aset melalui hutang pada tahun 2019 berbanding dengan 2018. Ini perkembangan yang baik sebab syarikat mampu mengawal kebergantungan pembelian aset dengan menggunakan hutang. Okey. Nisbah hutang atas equity ini dia menunjukkan kebergantungan perniagaan pada pembiayaan, okey, iaitu sejauh mana modal syarikat ni dibiaya dengan menggunakan pinjaman atau hutang. Okey, so formula dia jumlah liability kita bahagi dengan jumlah equity. Okey. Contohnya kalau kamu perhatikan angka ni untuk syarikat XYZ, okey, pada tahun 2018 jumlah equity adalah RM450,000, jumlah liability adalah RM500,000. Okey, jumlah ni telah meningkat pada tahun 2019. Okey, kalau kita kira ini menunjukkan syarikat kurang bergantung pada hutang untuk menjadikan modal syarikat. Okey, pada tahun 2018 nisbahnya adalah 1.11 kepada 1 dan 2019 ni 0.88 kepada 1. Okey, maksudnya pada tahun 2019 untuk RM1 modal yang dilabur hanya 88 sen saja digunakan daripada pinjaman berbanding dengan RM1.11 kepada RM1 pada tahun 2018. So syarikat berjaya kurangkan pergantungan pada liability untuk membiaya modal syarikat. Okey. Nisbah pasaran ini memberi gambaran tentang tanggapan para pelabur. Keyword dia tanggapan, persepsi. Okey, persepsi para pelabur, nisbah yang baik bermakna keyakinan tinggi pelabur terhadap perniagaan. Okey, so antara nisbah ialah nisbah perolehan sesaham, nisbah harga perolehan atau nisbah buku. Okey. Nisbah perolehan sesaham ni dia mengukur pulangan pada pelabur untuk setiap share yang dimiliki. Nilai EPS yang tinggi menunjukkan prestasi perniagaan yang tinggi. Okey, so cara mengira untung bersih tolak dividen share utama kita bagi dengan bilangan purata saham biasa. Okey. So kalau kamu tidak diberi dividen share utama, kamu tak perlu ambil kira lah. Okey, ini contoh pada tahun 2018 untung bersih ialah RM100,000 dan jumlah saham biasa adalah RM500,000. Okey, ini mendapati perolehan sesaham. Okey, earning per share adalah 20 sen sesaham dan nilai ini meningkat pada 43 sen. Maksudnya prestasi syarikat semakin baik. Okey, jadi kalau kita melabur RM1 dalam saham ni, syarikat ni, kita dapat pulangan sebanyak 20 sen pada tahun 2018 dan meningkat pada 43 sen. Okey. Okey, nisbah harga perolehan ni membandingkan nilai pasaran kini dengan perolehan sesaham. Lagi tinggi nisbah menunjukkan prestasi perniagaan yang baik. Okey, syarikat ada potensi yang baik. Okey, formula dia harga pasaran sesaham bagi dengan perolehan sesaham. Okey. Ini contoh pengiraan. Kalau kamu perhatikan pada tahun 2018, okey, harga saham RM3 bagi dengan perolehan sesaham 20 sen, kita dapati
nilainya adalah RM15. Okey, pada tahun 2019 nilainya menurun pada RM11.5. Ini menunjukkan prestasi syarikat telah merosot. Okey, syarikat punya potensi yang kurang baik pada tahun 2019 berbanding dengan 2018. Okey. Nisbah buku atau nisbah pasaran ini memberi gambaran tentang persepsi pelabur terhadap perniagaan. Okey, nisbah tinggi menunjukkan pelabur sanggup bayar harga yang tinggi untuk saham syarikat tersebut. Okey, so lagi tinggi nisbah, mereka sanggup bayar harga yang lebih tinggi. Okey, cara mengira harga pasaran sesaham bagi dengan nilai buku sesaham. Okey. Contoh soalan, berikan maksud nisbah pembiaran, iaitu dia mengukur sejauh mana syarikat atau perniagaan ini bergantung pada liability atau pinjaman untuk membiaya perniagaan. Okey, uraikan dua jenis nisbah pembiaran, iaitu nisbah hutang atas aset dan juga nisbah hutang atas equity. Okey, bagi formula kamu dapat 4 markah. Okey. 2, berikan maksud nisbah pasaran. Okey, bagi maksud dia iaitu mengukur tanggapan atau persepsi pelabur terhadap perniagaan, prestasi perniagaan. Uraikan dua jenis nisbah iaitu EPS, perolehan sesaham ataupun nisbah pasaran. Okey, atau nisbah pasaran ke atas 2. Okey, harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, boleh komen di bahagian belakang. Cikgu sanggup bantu kamu bila-bila masa ya.